Yang bini kawan dia sebut kawan lah. Wah, dulu ex-girlfriend tu. Contoh lah kan. Contoh lah kan, mana tahu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi acara dan juga timbalan yang dipertua Kelab Sukan dan kebajikan. Seterusnya tidak saya lupakan yang dikasihi Puan Hanizah Syukur, CEO yang dikasihi. Terima kasih banyak kerana merealisasikan hasrat program di Everton Curve ni, walaupun nak masuknya payah kan. Macam-macam soalan tanya baru lepas masuk. Macam aku nak ceroboh tampik ni pula malam tadi kan. Dan begitu juga Tuan Haji Azmi. Terima kasih banyak kerana sudi temankan saya makan tadi. Tapi saya macam tak percaya orang nak jumpa saya. Ya cerita nak jumpa saya. Dia kata tak sabar ni dengan Samsul debat. Apalah duduk belakang nak kan, duduk jauh dah lah, bawa satu ngau nampak apa bondo. Duduklah depan sikit biar dia elok kan, duduk depannya kan. Jadi tak ada dah, dia mempertahankan prinsip. Cakaplah apa pun tetap duduk belakang tu kan. Saya pilih berdiri lah. Saya pilih berdiri sebab kesian kan, dia bukan nampak mendongak kan. Kan mana lah tak nampak kalau saya duduk kan. Tu saya berdiri lah. Jadi alhamdulillah, syukur dapat kita bersama-sama. Soalan yang ditanyakan, tim mana yang paling orang marah sekali? Saya rasa tak layak saya nak beritahu tim mana yang paling orang marah. Tapi tim yang mana paling orang sayang adalah tim Liverpool lah. Sebab apa? Sebab dia you'll never walk alone. Kalah kau, menang kau, tetap sayang tim dia. Tapi saya ada tengok ada satu penyokong tu kalah, koyak baju, baling sampai ke bumbung baju, jersey apa bondo itulah yang paling marah sekali. Ya, okey. Tak adalah, sebab dia minat ni jangan risau. Minat ni masing-masing. Tapi kan ada orang tengok pasal video viral saya kan. Ni pengakuan ikhlas saya lah. Yang edit, idea, background, semuanya datang daripada penyokong Manchester United sendiri. Sebab budak-budak saya tu budak MU, dia kata macam ni Ustaz, buat macam ni. Kau ni betul? You. Saya ikut dia buat. Tak sangka pula dapat sambutan yang hangat kan, dan hangit kan. Jadi hari ni relax aja, santai-santai je kan. Dan memang bukan senang sebenarnya. Bukan senang sebenarnya kita ni berada dekat sini. Kita macam tak percaya kita boleh berada dalam dewan yang macam ni. Kalau ikut pengamatan kita tu, saya sebut tadi pada saya sebutkan macam mana yang pencamah sendiri dah setting dah. Bila dah lockdown tu, kita fikir dah gone lah, tak ada dah camah fizikal ni, lupa lah kan. Masa saya pergi ambil vaksin tu, yang tukang bagi suntikan masa tu baru 8,000 kes. Dia kata InsyaAllah Ustaz, kalau ikut kementerian ni dia akan cecah sampai 24 lah, 23, 24 yo tu. Jadi masa tu saya dah tahu dah. Dan masa tu saya fikir, patut dengan lockdown lagi, fikir tak adalah ni dah. Maknanya kita orang pun dah mula dah menghias bilik ceramah masing-masing. Buatlah, kenalah pasang teknologi apa yang patut. Sekali adalah fizikal balik. Aduk pula. Tu semualah kerahsiaan takdir yang kita tak tahu kan. Tak ada siapa sangka boleh tengok Samsul debat depan-depan. Walaupun tadi macam-macam lah kan. Macam-macam lah yang saya dengar. Tapi saya maafkan lah. Daripada dulu sampai sekarang kau tak habis-habis lagi. Macam mana aku tinggi dulu, sekarang tinggi juga. Tak salah kau cakap pasal tinggi. Tak pasal. Kau tak nak tengok orang tinggi kan. Tapi itu adalah ujian Tuhan bagi kat kita kan. Kata sungguh cantik bulan mengambang kan. Bulan mengambang terang di awan kan. Kalau dah hidup namanya orang, sudah tentulah banyak cubaan dan juga ujian. Jadi itulah juga hidup kita kan. Ada ujian, ada cabaran. Macam dengan ceramah ni pun ujian. Tak payahlah ceramah-ceramah kan. Datang mandi kolam dah lah, ambil gambar
Kan dah menang iPhone, balik lah. Kan contoh kan kawan kita kan dapat iPhone balik, tiba ada urusan tu semua dah tu kan. Kan orang tak marah kan, contoh lah kan. iPhone 13 lah tu. Kan contoh lah saja usikkan kawan. Tanyalah pada yang menang kan. Kita kena jauhkan fitnah ni berdosa. Kau cakap konspirasi lah apa. Nampak macam mana dah YDP menang, nampak macam mana? YDP, timbalan YDP menang. Kalau aku pun aku cakap macam tu. Tapi itulah dia kan. Jadi sebenarnya bukannya nak buat hari keluarga sangat, tapi nak silaturahim tu. Nak tautkan hubungan satu dengan yang lain. Lah tu laki kau ke baru tahu. Rupanya laki kita tu kawan dia. Yang bini kawan dia sebut kawan lah. Wah dulu ex-girlfriend tu. Contoh kan. Contoh lah kan. Mana tahu. Contoh kan. Jadi macam-macam lah orang sekarang ni. Tapi satu pengajaran yang sangat besar kita dapat kan. Kita ni nak bangkit daripada COVID-19 ni. Tapi dalam nak bangkit tu kan, kita tengah terfikir ni. Betul ke? Okey ke kita ni? Adakah sampai bila kita akan boleh macam ni sebenarnya? Kan? Kita menuju pada endemik, hakikatnya belum sampai lagi ke endemik tu. Belum sampai. Malahan, maaflah saya kena sebut kan. Berdasarkan beberapa minggu yang saya dah mula start ceramah fizikal ni, saya dapat makluman daripada pihak PDRM. Ada kemungkinan raya tahun depan kita tetap tak boleh beraya. Sebab memang kes kita nampak 4-5 ribu kan. Tapi hakikat dia bilik ICU bertambah. Daripada setiap negeri itu bertambah bilik ICU dia. Siapa orang Teluk Intan ni? Ada orang Teluk Intan tak ada? Orang ada. Di Teluk Intan bilik ICU daripada 2 bilik dah jadi 7 bilik dah sekarang. Itu Teluk Intan saja. Daerah-daerah lain pun sama. Memang sebab apa kes rendah? Sebab orang tak pergi dah. Orang saya dah demam sikit makan Panadol. Tiba-tiba mati je. Betul-betul sebab sekarang bahaya tu, sebab hati-hati kan. Kan nak buat macam mana? Orang Malaysia ni macam tu, bagi betis dia nak satu badan, bukan satu perut je dah. Bagi betis nak satu badan. Kek kalau langat banting tu aku pun tak faham macam mana dia nak mandi kat laut tu. Kek laut tu orang lah. Kek laut tu orang ni macam mana nak mandi je kan? Kena tolak orang tu sikit. Terlalu ramai orang. Dekat PD jam. Tapi itulah realiti kita sekarang. Itu sebabnya kita, orang kata dalam hidup kita ni kita kena berpada-pada. Kita buat hari keluarga ni alhamdulillah, sebab nak tahu satu rahim. Niat kita bukan nak apa, jaga SOP kita kan. Jaga SOP kita kan. Dan kita kena faham sekarang ni ada pula apa varian yang baru lah, macam-macam varian lah kan. Saya pun pening kepala kalau dia ni buka sekolah kau tak nak tutup sekolah kau. Buka sekolah buka betul-betul. Nak tutup betul-betul. Ni buka sekolah seminggu, cuti seminggu. Tak PDPR seminggu, sekolah seminggu. Yang pening cikgu tetap kena ajar dua-dua sekali. PDPR pun dia kena ajar. Kan? Itu mak bapak pun pening tak? Anaknya sekolah, anaknya tak sekolah. Sudah tiap-tiap minggu macam tak sekolah tiap-tiap minggu. Kan? Inilah yang nak kita perhalusi. Macam mana nak buat? Kalau tanya saya lah, buka je sekolah tu betul-betul. Tak boleh penjarakan. Pasanglah Cik Amin. Macam ahli parlimen tu. Nak buat macam mana? Tapi budak sekolah rendah paling problem. Kenapa budak sekolah? Apa budak sekolah rendah punya masalah? Balik kan pemari orang lain bawa balik. Setiap hari ada buku orang. Dia kata buku orang, buku dia. Barang dia, barang orang. Kan? Itu macam mana kita nak buat? Jadi ini masalah yang kita kena fokusi. Orang yang bercakap tu kadang-kadang yang buat dasar ni anak-anak semua dah tua-tua bangkau, tak pergi sekolah. Dia kena fikir, turun tanya orang. Tapi ini kita sekarang nak buat macam mana, dan kita pula sebagai orang yang berada dalam situasi itu kena hadapi. Kita kena anggap ni sebagai satu ujian nak jadikan kita manusia yang lebih baik. Itu saja. Kan? Tiba-tiba kita diuji dengan itu, diuji dengan ini. Keluarga kita ada yang sakit. Terlalu banyak pengajaran. Yang sebenar-benarnya pengajaran terlalu banyak untuk kita. Saya selalu dulu dalam ceramah saya sebut apa? Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Saya kata. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Orang tu elok, tiba-tiba mati. Ustaz, COVID. Dia kata. Dia mati ke belum? Habis ditidurkan. Habis tu biasanya kalau tidur tak bangun lah. Suku-suku kau. Ada orang oksigen rendah sangat tapi survive. Ada orang yang pada oksigen dah mula merosot tapi taklah teruk sangat tapi tak bangun lepas tu. Ada. Takkan tak belajar lagi? Tu tandanya apa?
Tuhan nak ajar kita jangan ingat manusia ni mati sebab apa yang kita sangka. Maknanya boleh mati bila-bila. Jadi kalau dah boleh mati bila-bila, kau jual lah elok-elok. Biar mati dalam keadaan kita bekerja bersungguh-sungguh dapat pahala. Itu penting. Bawa bakul berisi limau, bila borek payah nak jinjing. Biar mati ditangkap rimau daripada mati digigit anjing. Maksudnya apa? Kalau kau mati kau nak tangkap rimau, steady lah. Dia mati masa dia tengah kau tangkap kat rimau, dah bergumpal dengan rimau tu. Dahsyat dia. Berjuang dia. Ini kena gigit anjing melupung-lupung, so mati. Apa benda kan? Ya, Rottweilernya, tak tahu yang besar kan. Tak kisahlah, tapi maknanya letak level hidup kita ni biar tinggi lah. Kan? Macam orang tu, kenapa dia berhenti? Dia nak rehat, dia nak tumpukan perhatian pada keluarga dia. Dia nak berniaga, katanya nak buka bisnes. Oh, okey. Maknanya dia tu berhenti dengan kehormat lah. Kan? Kena berhenti. Dia kena berhenti kan? Kena berhenti. Yalah, apa pasal? Tak datang kerja. Family dia datang. Contohlah kan, bukan dengan sini okey, tempat lain. Kan? Hari tu baru tahu betapa susahnya work from home. Kan? BDR bukan senang. Terutama perempuan. Perempuan cepatlah kerja balik kat pejabat. Azab kerja kat rumah. Anak lagi. Ya Allah, saya tengoklah. Saya puas mencari dalam dewan ni bapa yang pegang anak. Mak pegang anak, bak tak. Aduh. Mak dah sambil dengar ceramah mak tak. Mak tu sebab dia panggil PIBG. Dia tak sebut PBIG. Ibu dulu baru bapa. Ibu negeri, bapa negeri tak ada. Kan? Ibu pejabat. Pernah dengar bapa pejabat? Mana ada. Kan? Ibu roti, bapa segala roti pun tak ada. Tapi itulah pengiktirafan kita bagi pada perempuan. Jadi perempuan jangan komplain. Macam tu je lah. Orang lelaki tu sebab dia duduk macam tu ya, sebab nama dia Kendian. Ya. Tapi Allah takdirkan jugalah. Dia menang bersekal. Gurau ya taji. Tak, maksud dia nak beritahu orang perempuan paling terkesan waktu Covid dulu. Saya beritahu isu sakit mental sangat teruk. Sampai kat istilah yang kita bincang baru-baru ni dalam tempoh PKP lockdown itu. Kan PPN 1, PPN 2 lantak lah apa benda kan. Fokusnya adalah pada kes-kes burnout ni. Burnout. Benda ni menipu pada anak-anak kita seawal umur 12 tahun. Dah kena dah sakit mental tu. Kena buat tu, kena buat ni, kena buat. Sudahnya dia give up. Akhirnya dia pilih apa? Bekerja. Bekerja budak tu. Bekerja part time lah, konon bagi alasan nak bantu mak. Dan sebenarnya dia nak lari pada masalah dia, masalah belajar. Dia tak nak dah. Ini adalah perkara yang berlaku. Sebelum daripada PKP pun masalah mental dah teruk, bayangkan. Mental, apa orang kata, stress related diseases. Lagi tinggi kes tu daripada demam denggi. Lagi tinggi. Pergilah kat mana-mana hospital. Kalau kita nak tengok, baca dekat dalam kalangan kita ni ada yang macam tu. Dan kalangan kita, saya tak payah tanya pun saya tahu ada di kalangan kita ni. Tak percaya nanti buka dalam internet, type split personality disorder, mesti ada. Mesti ada di kalangan kita split personality. Ada orang bila kita bergurau dengan dia punya reaksi kan biasa je. Dia ni tak boleh terima. Dia akan bawa benda tu, akan panjang cerita tu. Walah, aku gurau je kot. Sebab dia dah ada masalah stres ni. Dia dah built in dalam diri kita. Dan benda ni adalah halangan untuk kita bangkit daripada COVID-19 sebenarnya. Kalau kita rasa, sebab orang yang, jangan salah faham bila, dia dah gila. Tak, bukan gila. Tekanan mental dan perasaan ni menyebabkan dia tidak boleh berfikir secara normal. Dia memang ada kena sampai rawatan, dia kena buat apa? Dia kena buat focus group. Kena join dengan focus group, bincang masalah dia, dan dia ada ubat-ubat tertentu dia kena makan. Kalau tak, dia boleh jadi hyper, dia boleh jadi dia akan rasa kalau teguran bos tu, contohnya Tuan Haji, Tuan CEO, Puan CEO kita tegur, you kena betulkan ni. Dia rasa bos marah dia. Kenapa aku buat salah apa? Lepas tu dia tak boleh tidur, dia nak siapkan kerja tu. Dia sedangkan benda tu hanya teguran biasa. Apatah lagi bila audit dalam tegur, dia rasa nak bunuh diri lah. Audit dalam tu.
Kan? Audit tegur dia nak bunuh diri. Walhal minor je. Minor NCR. Kan? Bukannya major, bukannya benda yang langsung bersalahan daripada prosedur. Tak. Dia ditegur tapi dia tak boleh terima. Bayangkan ada orang boleh buat profil dia dalam Facebook. Kan? Dan dia like. Dan dia sendiri yang view. Dia create another account untuk puji account asal. Untunglah you, cantiklah you, bertuah siapa dapat you. Betul, itu tanda-tanda orang split person. Dan dia rasa benda tu betul. Faham tak? Dia rasa benda tu betul. Dia boleh beli handphone iPhone 13 125 gig 128 gig spesifik tak adalah. Dia beli telefon, dia beli jambangan bunga, kemudian dia tulis thanks for my beloved hubby for this lovely gift. Dia tulis terima kasih kepada suamiku di atas hadiah yang sangat bermakna ni. Lepas tu dia seronok bila orang komen, untunglah husband bagi, bertuah lah bila nak open table. Yang seorang tu pula, yang seorang tu cakap, ya Allah bertuah lah, kenapalah suami I tak macam you. Kan? Walhal handphone dengan jambangan bunga tu dia beli sendiri. Nampak tak? Benda ni berlaku. Tu sebabnya kalau nampak ada tekanan-tekanan tu kan, bawa jumpa orang yang ketiga, yang orang yang ada kemahiran, orang yang mungkin, sebab ada juga yang mangsa-mangsa buli ni pun ada juga. Mak ayah dia bawa dia jumpa saya. Saya cakap dia boleh cerita. Sebab saya kata benda ni tak boleh nak selesai dengan cara saya tanya dia je. Bagi semangat kat dia, dia balik dia kena bantai. Bagi semangat dia kena bantai. So kena cari punca dia. Punca dekat sekolah baru-baru dia kan. Menyesal tak sudah pun nak tu upload gambar. Kan? Tapi seingat saya lah, kita semua dulu masa kat kolej kat universiti pun ada ragging ni. Tapi tak adalah sampai macam tu. Tapi ada kat lah macam tu. Tapi cuma kita dulu, kita ada lah batas tu jugalah. Walaupun teruk fizikal pun ada dulu kan. Saya ingat dulu kat UiTM dulu kena juga. Kau tiup lampu tu sampai padam. Lampu elektrik sudah tiup. Bangang betul abang dalam hati aku kan. Kita pun tiup. Masa tu kita UiTM. Masa ITM dulu nama dia Usaha Jaya Mara. Macam bila dah jadi UiTM, Usaha Takwa Mulia. Kan? Jadi kau tahu apa motor kita? Usaha Jaya Mara. Kau dah usaha belum? Belum. Usaha dulu tiup. Tak mau dia padam. Tak boleh bang. Tak boleh bang. Kau tengok aku. Dia tiup, padam. Sebab member dia dah standby kat Swiss tu. Pula memanglah member abang kau tak suruh member kau standby dia kata. Nampak? Dia bagi juga tu. Tapi benda tu kenangan. Dalam seminggu, 2 minggu lepas tu kita jadi rapat dengan senior. Tapi budak-budak sekarang kononnya nak mengajar orang, nak belasah orang. Tapi saya memang tak boleh terima lah yang sampai mati, sampai 90 tekapan setrika tu saya tak boleh terima lah. Itu bukan orang punya kerja tu. Kau bunuh 50 kali pun tak settle tu. Bunuh dia 50 kali, tak settle. Tapi mujurlah mak ayah tu. Paling saya tak faham, yang mak ayah budak-budak yang menera tu, yang bungku mana tak boleh pergi minta maaf tu apa pasal? Tu saya tak faham tu. Cuba kalau anak kita kena kan, macam mana rasa kan? Saya tak sedih nak, memanglah sedih, tapi paling sedih bila tengok gambar ni masa hidup lah. Gambar Zul Farhan tu masa hidup kan. Allahu Akbar. Macam manalah perasaan family dia yang tengok watak dia yang gembira tu, telinga capang-capang sikit kan. Allahu Akbar. Macam manalah azab yang dihadapkan saya tu. Tak boleh nak cakap. Tapi balik semula kepada COVID-19 ni kan. Kadang COVID-19 orang tak faham kan. COVID-19 pun faham. Maklumlah kan, pemodalan. well COVID-19 okey. Macam tu kan. Kita ni sebenarnya dalam hidup kita ni kan, memang ujian akan datang. Sikit, banyak, besar, kecil, itu pandangan kita. Tapi pada orang kecil, pada kita besar. Orang tak pernah hilang selipar. Sekali hilang selipar kat masjid, bosah mana masalah dia tu? Wahlah hilang selipar kot. Relax lah. Masalahnya bukan masalah selipar tu murah ke apa. Masalah selipar tu pernah Makkah. Walaupun dia made in China, tak kisahlah made in China, tapi beli kat Makkah dan design tu kat Makkah je jumpa. Contoh lah kan. Jadi mana pada dia benda tu mustahak. Penting kat dia. Kan? Kenapa tudung tu? Lah tudung yang macam tu kau sibuk. Husband I bagi tu hadiah pertama tau. Ya kau perempuan macam tu.
Tak. Macam itulah nilai barang yang kita bagi, Pak. Tak kata kan. Tak adalah contohlah, maknanya pada dia penting. Kepentingan ni setiap orang berbeza-beza. Memang kita nampak ada orang ni, oh lah, biasalah anak demam tu, biasalah. Tak, pada setengah orang dia yang tak biasa, dia risau. Orang yang tak ada pengalaman dia risau, anak ni kenapa, anak kena demam kuning. Ingat biasa ke? Kalau orang tua kena demam kuning memang capek matilah. Tapi kalau budak-budak kena demam kuning, nak pula yang prolong jaundice. Macam mana? Oh, itu belum cerita lagi yang ada baby jenis sawan tangis. Macam mana? Sawan tangis. Saya, anak-anak saya semua ada penyakit tu. Sawan tangis. Kan? Dia mengikut daripada keturunan dia. Ayah dia. Sawan tangis, pening kepala, bagi susu tak nak. Siang tidur. Maghrib kan dia dah charge bateri penuh. Ada start lah. Masa tu dia start. Masa tu bapak dengan mak bateri dah weak. Itu sampai pukul 2-3 pagi. Ada anak saya tu waktu pantang dia jadi macam tu. Dah habis pantang tu okey. Ada tu pula waktu pantang okey. Anak kita okey ni. Apa lepas pantang dia baru start. Langsung tak ada deadline. Kan? Macam tu lah. Tapi makna tu saya kata ujian akan datang. Rupa-rupanya dah diberitahu dah. Dah ada beritahu dalam Quran, dah ada beritahu dalam hadis. Kan? Rupa-rupanya ujian dan dugaan ni nak gambarkan keimanan kita tahap mana. Bagaimana kamu mengaku kamu beriman sedangkan kamu belum diuji. Allah Ta'ala beritahu kan. Mana kata kena uji dulu baru tahu. Tu sebab kena ambil ujian dulu baru tahu boleh naik pangkat ke tak. Kan? Tu tahap dia. Kan? Tu anak yang keberapa tu kak? Anak keberapa tu? Kedua. Alhamdulillah. Dia kadang ada orang, dia kalau yang pertama lah kan, yang pertama saya kalau yang pregnant kali pertama tu dia excited. Aduh, macam manalah anak ni. Kadang-kadang nama dah ada 3 bulan sebelum. Tapi sebenarnya kalau nak ikut sunnah baby ni, nak bagi nama anak ni, sebaik-baiknya kita bagi nama 7 hari. Hari yang ke-7 pun namakan. Macam saya semua bila orang ziarah kan, nama anak ni apa? Belum tahu lagi. Dia nak panggil apa ni? Panggil lah, belum tahu kata. Belum tahu kata tak. Tak, panggil apa? Panggil baby je kata. InsyaAllah hari ke-7. Kadang nama tu dah ada. Sabar dulu. Dan satu lagi nak bagi nama anak, hati-hati. Sebab salah bagi nama anak boleh menyebabkan mak ayah derhaka pada anak. Ingat rezeki hukum. Bagi nama yang tak baik, mak ayah ni boleh dianggap derhaka. Benda ni pernah ditanya pada Saidina Umar. Wahai Umar, apakah anak saja boleh derhaka pada ayah? Apa seorang mak ayah tu tak boleh derhaka pada seorang anak? Boleh. Pertama, kegagalan memberikan nama yang baik-baik. Oh, dia bagi nama aku ni kumbang hitam. Dalam bahasa Arab tu maksud dia kumbang hitam. Yang kedua, dia kegagalan menyediakan ibu yang baik buat anak-anak tu. Maknanya suami tu tak didik isteri jadi mak yang baik pada anak-anak. Dia kan kata, didik mak pun tak ada, dia kata. Aku tak tahu mak aku siapa, dia kata. Dan yang ketiga, kegagalan memberikan pendidikan Al-Quran pun menyebabkan anak ayah dikatakan derhaka. Dulu pendidikan Quran lah, maknanya kalau kita tak pastikan pendidikan anak-anak kita boleh dianggap sebagai derhaka. Itu sebab dalam nak bagi nama anak, kadang-kadang betul kita cek dalam internet, kita beli buku nama-nama baik dalam Islam. Jangan terus ambil daripada dalam tu. Ni nasihat saya. Memang maksud dia baik, tapi ada kalangan nama-nama yang baik tu nama anak jin. Tu yang ada gangguan lah, apalah macam-macam. Anak saya yang seorang tu, nama anak jin tu, Zakwan tu. Anak saya seorang. Kan, siapa yang ada nama Zakwan tu, nama anak jin tu. Sebab kalau panggil dia, jangan panggil nama tu. Sebab dia merangsang yang satu lagi tu menyaut. Betul-betul, dah mula seram sejuk dah. Tak, memang betul. Anak saya tu memang dia je yang nampak macam-macam dalam rumah tu. Bah, tak, alang nampak, bah, dia tinggi-tinggi masuk dalam bilik abah. Itu abah kau, kata-kata. Tapi betul. Itu sebab saya kalau kita ada nama kan, kalau saya nak bagi nama anak lah kan, siapa nak bagi nama anak, senarai nama kita dah ada 2-3, telefon dia pejabat mufti, telefon pejabat agama. Ada satu nama saya tak nak sebut ada satu nama tu saya bagi, nama dia memang maksud dia dalam Islam yang bijaksana. Adalah satu saya tak nak sebut apa namanya. Di Indonesia banyak nama tu.
Lepas tu bila tanya dengan tu Ustaz Haji Nur Azamir ni Imam Masjid Besar Putrajaya, Masjid Besi Putrajaya, Ustaz Haji Nur Azamir. Dia juga bekas Timbalan Mufti. Dia kata jangan long, kenapa nak, dulu zaman sahabat dulu ada seorang nama macam ni lah, tapi dia memang maksud dia baik, tapi perangai dia pemalih. Ada sahabat dia yang nama nama macam tu memang pemalas, tidur je kerjanya. Jadi mak dia kata tu sebab penting kaji tanya. Cantum-cantum nama lagi lah melampau. Maznah Daud, Mazda budak tu. Yahya Mahni, Yamaha budak tu kan. Jangan. Itu nama Jepun tu kan. Jangan. Jadi biar ada makna yang baik-baik. Lepas tu nama ringkas je. Banyaklah kadang-kadang nama-nama tu yang dah terlajak bagi nama anak perempuan. Kau terpengaruh dengan drama. Bagi nama yang QQ ni lah, saya tak nak sebut lah. Kan, tapi kan cakap Allah, nama anak kita lah tu. Jangan kecewa kan, tak apalah, dah sudah macam mana kan. Tapi kalau betul, kalau kita dapat kena pasti dia nama dia anak tu, kita panggil nama dia lain tu, Alang, Atih, Hacik, Kakak, kita panggil kan, panggil nama lain. Jadi dia dah mula dah semak dah dalam internet nama anak maksud apa kan. Sabar, relax kan. Tapi itu dia, hidup kita ni memang akan ada ujian. Tetapi apa benda yang Tuhan bagi gambaran dekat kita ni, semua benda dalam hidup kita ni Tuhan dah tentukan. Tetapi walaupun Tuhan dah tentukan, kita ada satu kekuatan dekat diri kita, bukan nak ubah tau, tapi ikhtiar dan doa. Mudah-mudahan Tuhan bagi yang lebih baik untuk kita. Itu kita faham. Tetapi kalau mana yang dah berlaku, kita kena terima. Itu juga ketentuan Allah. Itu kena faham. Itu sebabnya saya pernah ceramah di kalangan untuk halakah anak seni, untuk guru artis online kan. Suratan atau kebetulan. Wah, tajuk memang kan. Sesuatu yang tak disangka. Macam tu kan. Tapi cerita tentang betul ke ada suratan atau kebetulan. Lepas tu satu lagi yang selalu disebut oleh orang Melayu pun, ini adalah karma. Apa aja. Tak ada. Buat ni maka dia akan dapat ni. Buat ni sebab dia dapat ni. Kita jangan nak ganti kuasa Allah Ta'ala. Jangan. Patutlah dia macam tu. Kau tengoklah mak dia macam mana. Jangan. Adakah kita dah buka kitab Lauh Mahfuz, kita dah tengok dah. Kita tak tahu. Jangan. Kau tu tak kenapa dia jadi macam tu. Kau tahu kenapa? Wah, kau baru bincang dengan malaikat ke apa? Kadang kita pula nak menghukum orang. Kesian orang ni tengah ditimpa musibah. Kita pula tambah lagi dengan cita-cita yang tak baik macam tu. Apa baik yang kita dapat? Dosa lagi dapat. Jangan. Kan? Jadi mana kata apa yang Tuhan tentu, kita ada doa dan juga ikhtiar. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah ajar kita dalam Quran, suruh kita usaha dulu. Usaha. Bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup 1000 tahun, dan beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati esok. Tak beritahu dah tu. Jadi dalam hidup kita ni 5 perkara tak boleh elak. Pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Tanyalah puan CEO kita, bukan tiba-tiba jadi CEO. Segala kerja kau ni semua dia dah pernah buat. Apa pembohong kau nak buat dengan dia dah tahu dah. Kau bawa file tinggi, dia ingat kau ingat dia tak tahu bawah tu borang cuti. Kan? Saya macam saya dulu waktu saya jadi pengarahan, saya tetap suruh budak saya isi borang walaupun dah ada Hermes kan, dah ada sistem online. Isi borang. Kau jangan buat bos kau ni nyawa bangang kata. Kau jumpa bos kau cerita pasal kau nak cuti. Kadang-kadang nak cuti sebab apa? Urusan di bank. Apa kau teruk mana? Kau ada pembentangan depan Gubernur Bank Negara. Sampai kau nak cuti sehari. Jumpa cakap, sudah lepas ni tak boleh pakai dah alasan tu kan. Apa sebab yang emergency ingat sampai sehari? Sebab bank saya ni tak boleh keluar dekat bank KL. Kena pergi kat Perlis. Wah, teruk sangat. Apa pasal? Kan? Bohong pula tu. Contoh. Prosesnya panjang hidup kita ni. Bukan tiba-tiba. Itu sebab ada pepatah Jawa berbunyi, the beauty of success is not the achievement but the journey. Dia kata. Wah, Jawa lah macam kan. Keindahan sesuatu kejayaan itu bukan pencapaiannya, tapi perjalanannya. Kan? Tuan Haji Azmi lah, sebelum nak duduk kedudukan dia hari ni, sebelum ni dia buat kerja macam-macam. Mungkin pernah kerja kat kilang, mungkin pernah kerja kat tepi-tepi jalan, mungkin kerja kat gerai-gerai macam saya lah, pernah basuh pinggan kat kilang. Baru saya tahu perasaan masa cuti semester je saya akan kerja. Saya kerja basuh pinggan kat kilang, saya tengok budak-budak kilang ni perangai kan, melempar tray. Kita pun
Barulah tahu macam ni lah kita kalau kita tak belajar agak macam tu lah. Saya ingat saya cakap dengan bos saya kan, ada budak bailiff dia hantar notis. Kita minta dia hantar notis. Dia kena maki. Hantar notis kena maki dengan tuan rumah. Notis hutang, tunggakan, kena bayar lah apa semua kan. Kena maki kat tuan rumah tu. Saya pun ngadu. Kasihan budak kita bos. Kenapa pula? Saya cakap dengan bos saya. Kasihan budak-budak kita bos. Kenapa pula? Kena maki bos. Ni. Macam ni lah. Kau cakap dengan dia orang. Saya ingat dia nak legakan saya. Cakap dengan dia orang. Kalau tak nak kena maki, lain kali belajar je rajin. Macam tu ayat dia. Belajar rajin-rajin. Boleh jadi pengarah, boleh jadi bos, boleh jadi CEO. Tak adalah kena marah. Dia lah marah orang kata. Tak, sebenarnya ayat tu sebenarnya menunjukkan satu perkara. Nak beritahu pilihan kita dalam hidup kita ni apa. Kan? Tapi kita kena akur. Itu sebabnya muhasabah adalah alat yang paling baik. Kenapa aku jadi macam ni? Adalah salah aku dulu-dulu ni. Macam tu ya. Habis cerita. Tak apalah. Mudah-mudahan aku buat yang lebih baik. Seperti mana kata-kata li falsafah. Semalam ibarat cek tendang, tak ada nilai, lupakan saja. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar, entahkan tidak. Jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini ibarat wang tunai. Gunakanlah ia sebaik-baiknya. Macam sampai salin tak? Power point tu. Kan? Semalam ibarat cek tendang, esok ibarat buku hutang. Tapi hari ini ibarat wang tunai. Gunakan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan. Sebab kita tak tahu ini adalah family day yang terakhir atau tidak. So datang. Dan Napik jumpa Samsul Debat depan-depan. Kan? Walaupun kat belakang tu masih berkorut mata memandang Samsul Debat macam tu. Kan? Dan tetap dengan prinsip tempat duduk belakang. Ya, tengah kejap lagi dialah yang akan berlari ke depan untuk ambil gambar sama-sama. Jangan risau, saya okey je. Gambar togak RM10. Gambar babah RM5. Saya ingat waktu saya program My House itu, saya tengok makcik tu dia punya confident. Ramai-ramai bergambar. Program My House ni kita repair rumah asnaf, rumah-rumah orang susah kan. Gambar pupak gambar. Lepas tu makcik kat belakang tu bersuara seorang. Free size dia tu. Aku pandang apa lah free size lah makcik. Alah yang macam ni tu lah. Itu freestyle kata kan. Tapi dia confident tu yang saya suka tu. Free size dia tu. Kau kuat pula tu dia seorang yang cakap. Saya langsung pandang dia pula free size pula tu. Tapi yang penting dia confident lah kan. Ya, proses kita panjang. Yang kedua, kita nak berjaya dalam hidup kita kena ada komitmen. Kena ada komitmen. Hari tu kita nampak dah kan, bila kita bekerja dari rumah susah. Kita boleh bagi komitmen, tapi benda-benda lain pun kita kena buat. Dah orang tanya, Ustaz, berkat ke Ustaz? Saya buat kerja sambil tu buat susu anak. Lepas tu kerja-kerja, lepas tu tiba macam ni lah, itulah nak, inilah, lepas tu nak basuh kain lagi. Macam mana Ustaz ni? Saya kata tak ada masalah. Selagi mana dia tidak mengganggu tugas hakiki, okey. Tapi jangan kau tinggalkan tugas hakiki sebab buat benda lain dengan sengaja, tu tak boleh. Kita tengah menaik-naik buat paper, bunyi kita punya washing machine. Kau dah tekan pula kan, nak dry lah apalah kan. Kau tekan, pergilah sekejap. Tak ada menjawab. Kau pergi, tak berkat duit kau. Kau bangun dia tak berkat. Tak ada, macam tu dah. Boleh, tak ada masalah. Dan pada majikan, CEO misalnya, dia tak boleh nak expect dah pekerja. Dia akan bekerja 8-5 macam dulu. Tak boleh. Tetapi, bos akan fokus kepada outcome. Tapi bila bos fokus pada outcome, jangan marah kalau CEO ganggu kau lepas pukul 5 petang. Sebab masa memang dah tak tentu dah sekarang. Tu sebab lebih baik kerja di pejabat. Macam mana? Kerja kat rumah tengah menaip. Nak susu. Kejap lah. Hei, nak susu? Iyalah. Bangun tinggal buat susu. Dah diam. Jangan kacau mama. Faham? Hei, budak ni. Baru nak sambung. Hari ni lauk apa? Ni sekor lagi. Seorang pula tanya hari ni lauk apa kan? Apa bunyi yang paling orang lelaki tak tahan dengar pada waktu PKP tu? Tin. Barang sampai. Tin. Dia tahu dia dengar. Dia bukan siapa datang tu tak? Barang. Sebab saya memang tak boleh keluar. Saya tak boleh keluar ambil barang. Lah rumah Samsul Debat ke ni? Dia nak susah kan? Biar anak saya. Dia dah tahu dah tu bunyi bisikan yang mengelirukan. Kalau apa,
Lepas tu orang perempuan tiba-tiba, bagilah idea nak masak apa ni. Bagi idea. Abang, cuba bagi idea. Dia tiba-tiba lah rajin. Semenjak masuk grup masak apa pun tak jadi kan. Dia pula tanya gitu. Cakaplah lu apa. Landak goreng kunyit. Apa tahu nak binatang yang abang pilih. Gitu kan. Lain macam binatang eksotik pilih kan. Tak adalah. Betul lah dia kan. Apa pun komitmen kena bagi. Maknanya bila bos kata tolong siapkan paperwork ni sebelum ketiga hantar kat saya. Okey, terus buat. Walaupun kita tahu benda tu sekejap je boleh settlekan tu dulu. Jangan buat benda lain. Ni kejap je, kita buat benda lain, buat bisnes online dulu. Itu yang mengganggu keberkatan. Ya, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, tak beragama orang tak laksanakan janjinya. Yang ketiga, kena fokus pada kerja kita. Buat sehabis baik. Nak buat kerja sekejap, buat ni ke tempat, penatlah duduk je depan TV, tengok Netflix tu. Sekejap je tau, jangan sampai 3 episod. Kejap, Allah siannya Korea ni tu. Aduh. Back to back dia tengok drama Korea tu. Bersambung. Tahu sambung. Next episode. Kalau lah episod drama Korea tu zikir. Dah ramai jadi wali. Punya lama takun khusyuk. Fokus. Lepas tu Puan CEO tu pun macam ni dahsyat dah. Tengah buat ni. Tengok Korea. Contoh lah. Kan? Fokus kena ada. Keempat, kena ada apa disebut sebagai kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Disiplin. Kena ada disiplin. Kerja dari rumah, kerja di pejabat, dua-dua nak disiplin. Jangan kejap minum. Minum. Kat rumah lagi lah. Minum. Sukan yang paling popular pada waktu PKP itu pada membadak katil-katil. Bukan mengayuh basikal. Kan? Basikal tu pun silap-silap kan. Tah buka, tah tidak lipat itu daripada ni. Yang betul kau. saya itu saya beli basikal. Escort apa? Belilah, bukan main lagi, ambil gambar. Cina tu langsung, popular ah. Dia tak tahu. Samsul debat kan, dia tak tahu. Cina kan. Ambil gambar sana. Saya pun bawa, wah, Ustaz dah pakai. Jomlah Ustaz, bolehlah join. Aduh, aku mengayuh adalah sekali sampai kat bukit tu, ya Allah tahu. Basikal tu kayuh lagi laju pada aku kayuh. Macam mana? Basikal tu lagi laju pada kita. Kan, saya beli road bike. Kan, dia jadi macam ni. Saya ingat saya kena tampah tu macam seat kereta lah. Bosagi jumbo kita dengan saya. Balakuk tu gila betul kan. Dia siap bagi seluar kan, ada seluar ada dia punya pelapik tu kan. Tak mahu dah gila betul lah. Barulah faham apakah erti penyiksaan. Saya kayuh basikal aku apa gagak aku apa. Pukul 4 pagi. Kan. Bangun semayang sikit betul sorry lah. Mak kayuh tu sajuk. Berapa loh sampai ke rumah minta nyawa. Pukul 5 suku tu sampai ke rumah kan. Isteri rumah tu apa hal bang? Tak payah cakap dah. Baru tahu. Tapi dia kena buat hari-hari. Macam ni lah. Itu kan proses dia panjang. Kita nak berubah kan. Saya dulu masuk dapat package nak diet kan. Dapat dah 12 kali training session dekat gym tu. Pergilah kat gym. Belum angkat borek lagi. Lari sikit-sikit. Lepas tu angkat tu. Duduk. Turun bawah. Naik 3 peringkat. 1, 2, bawah. Tengah. Berhenti dulu. Tahan. Naik atas tu. Ada instruktor kan. Buat. Hari pertama macam orang pantang bersalin. Macam tu. Nak pergi ke bilik air tu. Ya Allah. Masa mandi tu, saya rasa tak koreng-koreng peluh tu. Kenapa lah aku datang sini macam tu kan? Rupanya betul. Memang betul. Bila saya buat tu, bila kita buat berkali-kali kan, lepas 4-5 kali dia dah okey. Tapi sebenarnya bukan itulah. Sebenarnya bukan training tu lah. Tapi memang dia dah pesan, jangan sarapan, jangan makan benda-benda berat sebelum masuk gym.
Memang nak terkeluar. Memang betul. Ada orang tu, tak ada, saya tak makan. Dia tipu. Keluar si lemak dengan tolong-tolong mata tu keluar. Betul. Memang kalau orang, siapa yang pernah pergi gym, dia tahulah kan. Saya, pun baru tahu. Jadi, ada orang tanya, macam mana cara paling cepat kan? Paling cepat sebenarnya pemakanan. Pemakanan kita. Kontrol. Yang paling nak kena elak, nasi, gula, susu, tepung. 2 minggu je yang susah. Lepas 2 minggu, okey. Saya last makan nasi, tadilah yang kita duduk tu. Mana belum lah 2 minggu ke dah kan? Macam tu. Tu sebab saya kata susah kan? Dia cara yang paling cepat nak kurangkan berat badan ni, kita nak kurangkan badan ni, beli apa? Salad dengan apple hijau, kita potong, kita gaulkan, packing kan dalam bekas plastik tu kan. Kita letak dalam fridge. Betul, bila kita potong, racik, kita ni ikhtiar, maknanya kita akan buat, insya-Allah. Kita akan makan benda tu. Dan pagi ambil satu paket tu, makan, sebab dia dengan apple hijau untuk kurangkan muak tu sebab dia masam. Campurkan dengan apple hijau. Lepas tu minum air masak je. Kalau nak minum air manis boleh, pagi tu je sekali. Macam pagi tadi kan, itu saja dah. Satu hari tu jangan ambil lagi dah. Kemudian pukul 10 makan pisang 2 biji. 2 biji tau, kan 2 tandan. 2 tandan tu dah kanan borok tu. Orang hutan pun terperanjat tengok apa banyak dah makan pisang pada aku tu kan. 2 biji. Lepas tu pukul 12 tu masuk gym tu. Atau exercise lah, apa yang kita boleh buat, ataupun kita regang-regang ke, jogging setempat ke, skipping ke. Lepas tu pukul 2 sampai pukul 6. Pukul 2 sampai pukul 6 kita makan ikan atau ayam yang dibakar sahaja. Paling cantik bakar dengan minyak ni, olive oil. Paling cantik. Tu saya buat dulu 2 minggu. Memang boleh pakai baju lama semua. 2 minggu, serius. Memang turun ketara. Percayalah cakap saya. Kita nak berlari naik panjat gunung yang ajak hiking tu memang azab lah. Azab. Kan? Memang betul kan? Memang bukan semua orang. Tapi siapa yang memang dah ada grup dia okey. Macam basikal pun dia kalau grup dia okey. Kalau seorang-seorang memang pitam kau. Dah tak jumpa signboard tu lah. Ni menu ni pilah seromban ni sampai KL dah rasa macam tu lah kan. Wahal baru dah okey dengan rumah tu. Kan? Dia dah mula hilang arah dah. Lupa dah nama siapa, entah lupa nama dah. Jangan tanya lah kan. Orang tanya kita pitam tepi jalan, nama siapa jangan tanya. Nama pun lupa dah kata kan. Tapi makan, kontrol makan. Tapi lepas pukul 6 kalau lapar, makan apa tau? Lepas pukul 6 makan buah yang dapat lepas ceramah. Oh tak, makan biskut lah. Okeylah hari ni bagi cookies. Saya rasa saya punya. Tak tahu lah. Saya rasa lah kan. Saya gerak hati saya. Tapi kalau memang orang punya tak apalah. Janganlah sebut salah pula. Tak apa, ni saja cakap. Okey, itu yang saya sebut. Yang keempatnya tadi kan. Maknanya disiplin. Bab makan pun kena disiplin. Kenapa kita kena disiplin? Kita tak ada pilihan. Sebab kita tahu COVID-19 ni kalau melanda pada orang-orang yang sedia ada penyakit dalam tubuh badannya, risiko dia lebih tinggi. Sebab kena jaga kesihatan kita. Kita nak kerja lama lagi, insya-Allah. Bukanlah kata kita ni nak menongak langit ni, nak mengatakan seolah-olah kita ni kebal takkan mati. Tak. Tapi ni usaha kita untuk jadi sihat. Kan kalau Tuhan takdirkan kita sakit juga, itu aja. Cuba kita buatlah yang terbaik. Kan? Tu ada orang tanya saya, habis vaksin tu macam mana Ustaz? Orang yang anti vaksin ni, habis macam mana dah ada anti? Saya kata kan. Ada orang cakap dengan saya, Ustaz sanggup ke jadi tikus makmal? Pertama, aku bukan tikus. Itu terus orang cakap, kalau kau tak kenal lah tikus dengan orang, saya tahu aku bukan tikus. Kan. Yang kedua, aku ambil injection tu, suntikan tu atas pilihan aku sendiri. Kenapa pilihan aku pilih? Sebab aku pilih nak ikut ulama kat Malaysia ni. Itu saja. Kalau Majlis Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dah putuskan hukumnya untuk ambil vaksin ni harus dan wajib, kenapa pula kita nak mengharamkan benda yang kita ni apa kan? Ambil ajalah. Memanglah ada 1-2 kes ambil injection mati. Nah, kata mati, patut matilah. Siapa kata ambil injection tu jadi kebal? Siapa kata ambil vaksin ni maka kau takkan sakit? Siapa cakap? Ini usaha kita. Ikhtiar. Kenapa dia katakan hukum tu harus dan wajib? Majlis fatwa tu kata apa? Kenapa? Harus sebab dalam tu tak ada unsur-unsur yang haram di dalamnya.
Wajib kenapa? Wajib sebab menjaga kemaslahatan umat. Tapi pada mereka yang mengelirukan masyarakat dengan fakta, masuk dalam Instagram, dan kemudian orang tak ambil vaksin, dan orang ambil pula daripada pandangan kita tu, dan akhirnya jadi mudarat pada diri dia, akhirat tetap kena jawab pada siapa yang menyebarkan tu. Saya tanya saya kenapa? Aku ikut punya fatwa. Kau ada nipu dia lah tanggung. Saya macam tu. Kan? Saya tak baca tentang semalam baru je sebelum saya pergi program di TV Hijrah malam tadi. Petang semalam sempat online dengan UiTM Dungun Terengganu. Yang mana salah seorang panel Dr. Suhazli dia bincang tentang daripada aspek sains. Saya bincang pada aspek agama. Saya kata tak adalah nak cerita agama sangat. Yang paling senang ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Dah pemerintah kata kalau bab agama ikutlah majlis fatwa tu. Dah majlis fatwa mufti-mufti dah sahkan benda tu. Kenapa kita nak cakap benda tu harus yang kau membabikan vaksin tu besar? Kan? Macam tu je. Jangan pening-pening kepala. Siapa yang ambil Sinovac, kalau nak pergi umrah, ambil lah yang ketiga. Tu saja. Jangan pening-pening kepala. Siapa nak pergi umrah, dah boleh pergi dah. Kan? Cuma sekarang dah, tapi saya yakin lah bulan 12 ni, kalau siapa sabar sikit, bulan 12 ni dia akan kurangkan lagi syarat-syarat dia. Kurangkan lagi syarat-syarat dia. Sekarang ni umrah pun dah boleh buat lebih daripada sekali dah. Kan? Cuma tinggal lagi balik dia kena register dekat dalam kita punya apps dekat dalam phone, register dah buat umrah lagi, zap dia akan beritahu esok pukul 3 petang. So okey lah, kita ikutlah tu. So yang bagusnya bila kita buat tu dia tak sesesak dulu. Kan? Lepas tu ada penjarakan lah. Okey lah. Kan? Dan siapa nak pergi dengan saya bulan 3 tahun depan. Musim cuti sekolah. Yang 3 tahun depan Al-Mikela Travel. Hotel paling jauh 100 meter. Tu paling jauh tu. Paling dekat 50 meter. Nak dekat lagi tidur dalam masjid. Kan tu ukuran kan. Tapi sekarang ni masalah tak boleh iktikaf dah. Habis je dah kena balik. Habis dah kena balik. Dan sekarang tak payah beratur lagi dah ambil makanan. Tunggu dah bilik. Makanan semua hantar kat bilik. Tak ada lagi dah hidang makan ramai-ramai macam dulu. Tak ada. Jadi makna lebih mudah lah. Saya ni kepantangan saya. Sebab apa? Ini pun satu benda juga yang saya nak jaga, nak beritahu. Bab bangkit kembali ni. Sebab saya nak betulkan. Daripada dulu lagi saya tinggalkan beberapa syarikat saya tinggalkan. Sebab apa? Sebagai duta pun saya geram bila orang menipu jemaah ni. Saya cukup tak suka. Atas nama umrah, atas nama ibadah, orang ni berbelanja keluar 5-6 ribu. Kau nak tahu macam mana cara dia menipu, kau tunggu kat KLIA. Kita bila pergi ibadah ni, kita kena banyak sabar. Ujian dan dugaan memang datang. Tapi jangan hilang fokus, kita nak ibadah. Tu maknanya hotel kau bertukar tu. Dia dah janji hotel-hotel ni, tapi sekarang bagi hotel buruk. Sebenarnya memang itu hotel pada awal. Saya buat dengan satu syarikat tu. Ui, hotel Movenpick Alah, letak gambar je Ustaz. Bayangkan ayat dia. Langsung saya tinggalkan. Tak ada, saya bincang dengan bos itu dah. Saya keluar terus. Bayangkan, orang kampung ni tipu kan. Kalau kumpul duit bukan senang. Dan untuk makluman semua, tak kisahlah nak pergi dengan travel mana pun. Kalau pergi dengan saya tak jadi mutawif. Saya akan join peserta. Dalam bas itu join sekali. Kau nak buat burak ke, nak apa, ambil gambar ke, lantak kau lah. Lepas tu, satu perkara, nak pesan, pergilah dengan travel mana sekalipun, pastikan jangan rendah daripada 6990. Itu syarat minimum yang diletakkan oleh Kementerian Pelancongan. 6990. Mana 7,000 ke atas lah. Kalau pergi dengan saya tu, pakai 8,000 dengan 9,000 lebih. 8,000 lebih, 9,000 lebih. Jangan risau, kualiti semua 5 star. Okey, jangan risau. Sebab saya saya pernah pergi umrah 5 hari. 2 hari setengah Mekah, 2 hari setengah Madinah. Sebab saya nak confirmkan hotel. Baru saya berani untuk bagi komitmen kat company tu. Dia kata okey, kata. Saya pun pergi. Alhamdulillah saya puas hati. Balik okey, setuju. Langsung PKP. Balik tu dah setuju, PKP pula. Tapi memang saya jumpa manager itu sendiri. Macam orang lelaki kan. Tengok boleh pergi umrah, ada syarikat-syarikat tertentu. Ui, dekat lah kan. Depan hotel dah nampak dah pintu masuk Masjid Nabawi. Betul? Tapi kau daripada pintu pagar tu, nak menyampai tempat semayang, bakal lintau pun sampai. Betul tak? Jadi hotel yang saya pergi ni, nanti cek lah hotel dia tu. Turun ni dah nampak tempat semayang lelaki. Macam tu. Nampak lah contoh kalau kita pergi dalam 50 meter, 100 meter, okey lagi. Ini Allah Akbar. Nak pula kita terlewat sikit, berlari berpeluh, sudahnya semayang dekat sebelah tempat perempuan tu. Nah, itulah dia kan. Jadi itu, hati-hatilah, hati-hati. Dan satu lagi, syarat yang Kementerian Pelancongan letakkan juga, flyers yang diedarkan ni dikeluarkan, mesti ada nombor kelulusan Kementerian Pelancongan. Mana nombor siri kelulusan, supaya
Contohnya Puan CEO nak pergi kan. Oh, nombor kita pun cek dekat dalam website Kementerian Pelancongan. Betul tak? Sebab ada syarikat itu yang ditarik balik lesen sebab dia buat promo awal. Disiplin tak ada. Ni cerita disiplin ni. Siapa nak pergi dengan saya bulan 3 tahun depan. Cuti sekolah. Ni bukan promote. Lebih kurang. Ya, okey. Jadi kita ni sekarang ni nak bangkit kembali. Nak bangkit kembali daripada kesan COVID-19 bukan senang. Tapi sahabat-sahabat kita ada kesan. Kita duduk dalam dewan ni dengan family kita. Tandanya apa? Satu perkara kita kena faham, kita ada kerja. Ada orang kat luar sana hilang kerja. Tak ada kerja. Aku nak kerja apa ni? Nak buat apa ni? Dan ada orang marah saya, Tuan Haji. Orang marah saya sebab apa? Sebab saya tegur orang naikkan bendera putih. Orang marah saya. Marah saya. Kau boleh lah, kau ceramah. Dengan aku ceramah, bayar tinggi-tinggi semua. Tak ada pun. Yang bayar tinggi, Alhamdulillah. Yang bayar rendah, kena terima. Kan? Sebab ilmu ni bukan kita punya. Allah bagi pinjam, kena sebar dengan orang. Kan? Saya tegur pasal bendera putih tu, saya kata, tanyalah ni Puan CEO kita, Tuan Haji Azmi kita. Tanyalah semua. Kita dulu mak ayah kita senang ke? Susah. Tapi susah-susah mak kita dengan ayah kita surrender ke minta dengan orang? Cakap. Tak ada. Dan soalan dia cakap, habis nak buat macam mana? Takkan nak biar je orang susah? Itulah peranan pemimpin setempat. Ketua kampung, mesti satu penduduk. Tanya dia, mana berapa ramai orang susah dekat taman ni? Nanti saya semak dulu. Kau berhentilah jangan jadi ketua kalau kau nak semak dulu. Saya marah tu waktu PKP tu. Bila tanya, siapa orang yang susah? Oh, kita dekat taman kita ni ada 15,000 tunggal, ada 25 orang anak yatim, kemudian ada baru-baru ni ada 6 orang yang hilang pekerjaan. Dia dah patut ada fakta. Sampai ke orang atas. Baru kita boleh bantu. Macam tu. Naik bendera putih. Contoh kalau saya lah naik bendera putih, saya fikir apa anak-anak saya pandang kat saya. Saya fikir. Kita dah tak ada pilihan lain. Siapa cakap tak ada pilihan lain? Apa Allah Ta'ala ajar kita dalam dunia ni? Surah An-Nisa ayat 100. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsira wa sa'ah. Barang siapa buat sesuatu fi sabilillah, niat kerana Allah, ikhlas kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Baca balik surah An-Nisa ayat 100. Betul atau tidak? Tu mama ayah kita dulu susah-susah pun carilah ikan ke, pucuk paku ke, pucuk ubi ke, yang jauh-jauh tu sayur beneng, makan, hidup kita elok, pandai hari ni jadi CEO. Contoh. Iya, realiti. Jadi penceramah, jadi manusia, jadi pegawai, tak kisahlah kerja kita ni kerja yang baik. Berkat apa? Berkat usaha mak ayah kita dulu. Ada mak ayah kita cakap, kau bayar aku bulan-bulan 500, aku nak. Tak ada. Kita sendiri nak bagi kat mak ayah kita. Berkat. Tu, benda ni saya cakap memang orang nak marah, saya marah lah. Tapi pada saya bukannya tegur pasal. Memang orang dah tak ada pilihan. Orang tak ada pilihan. Tak ada pilihan apa hidup kita ni, cakap. Jangan cakap saya tak pernah susah. Saya pun pernah susah. Pinjam dengan jiran sebelah. Minta lagi RM1.50 nak beli gas, tak ada duit. Pernah. Bukan tak pernah. Kan? Nak minta dengan mak sagan, nak minta dengan ayah sagan, nak minta dengan keluarga sagan, minta dengan jiran sebelah tak sagan. Dan jiran sebelah kelakar lah Cik Samsul ni. Ya je nak pinjam RM1.50. Gelakkan aku. Ingat tak mak-mak kita dulu letak duit kat mana? Bawah tikar getah. Ingat tak? Sojuk duit tu. Dalam periuk sikit, dekat dunia sikit, ada je tempat dia simpan kan? Mengocah ikan, tangkap ikan, letak kat dalam gobok tu, simpan lah, boreh ke apa semua simpan. Bekalan masa susah. Itu sebab saya kata kan, kita ni dalam tempoh kita COVID-19 ni datang kat kita jangan putus asa. Kita kena kuat. Tu sebabnya kita kena yang pertamanya kita kena positif. Positif. Tak ada benda yang kita tak boleh hadapi, harungi, kita kena buat. Online. Nak buat macam mana? Dah itu pilihan yang ada. Macam saya ceramah kan. Saya pasang sendiri. Saya tekan. Saya pun cakap, Bismillahirrahmanirrahim, berkamar semua. 2 jam ceramah. Kamera tak on. Kau fikirlah punya ponek aku 2 jam ceramah. Tuntang. Kementerian Pendidikan Malaysia Putrajaya, KPM Putrajaya. Dia orang bertunggu. Kenapa saya tak start lagi ni? Lepas tu, masa tu satu je telefon, PA saya pula telefon saya, bunyi kat situ, tak nampak.
Awak menghadap sini, sultan. Dia telefon ni. Lepas tu tengok 33 miss call. 33 miss call. Yang masa tu lah pandai lah cari phone satu lagi. Satu untuk live saja. Terpaksa. Petang tu terpaksa ulang balik ceramah sekali lagi. Dah tak sama dah. Macam pengumuman hari nak puasa. Sesungguhnya kita dah macam tu dah bunyi kan. Kita kena positif. Jangan negatif sampai bila pun kita takkan berjaya. Ingat tak kisah yang bos satu syarikat kilang kasut tu, dia kata syarikat kasut ni, kau pergi dekat ni satu kampung dekat Afrika ni, kau pergi sana, aku nak buka kilang kasut kat sana, kau pergi sana. Dia hantar seorang pegawai dia pergi. Sampai kat sana telefon, bos, apa dia? Bos cepat ambil saya bos. Kenapa? Tak boleh bos, gila bos, jangan buka kilang kat sini. Kenapa? Kat sini seorang pun tak pakai kasut, kata. Hantar balik. Tapi bos ni tak puas hati, dia hantar seorang lagi pergi. Yang seorang lagi pergi pula, bos, apa dia? Kita kena cepat buka kilang kat sini bos. Kenapa nak? Sebab kat sini seorang pun tak pakai kasut. Tengok cara dia. Sebab sama, tapi cara pandang berbeza, positif. Pandang anak kita, kau tak payahlah, kau mak kenal sangat, kau tengok muka pun tahu dah. Melantun-lantun bodohnya. Dia jangan. Kena positif, belajar rajin-rajin. Mak yakin anak-anak mak boleh berjaya. Macam mana mak ayah dulu berjaya, kau pun boleh berjaya. Okey, belajar rajin-rajin. Macam tu lah. Positif. Abang keluar jangan ngada Keluar jaga mata. Menengok jandor ya. Suami tadi langsung tak terfikir. Bila kau cakap langsung teringat. Dengan doa yang baik-baik bang, saya doakan abang selamat pergi selamat balik, dan hari ni saya masakkan lauk kegemaran abang. Langsung tak jadi DP kojo itu. Kan macam tu lah kan, maknanya positif. Doa yang baik-baik, abang elok-elok bang, kerja baik-baik, macam tu, cakap yang baik-baik. Orang lelaki ni dengan perempuan ni kena sabar je, sabar. Bukan senang ngadap orang perempuan ni, kita kena sabar. Tu sebab kita jadi lelaki ni memang macam tu. Orang perempuan ni memang macam tu. Dia jauh korban. Saya banyak berkorban untuk keluarga ni. Saya buatnya macam lah untuk keluarga ni. Saya berkorban sebab itu, sebab ini. Abang faham tak? Tu orang perempuan. Jangan kau sambung. Jangan kau sambung pula. Abang pun berkorban juga. Abang bekerja, abang cari duit, abang ini untuk keluarga kita juga. Itu bukan korban, betul kan berkorban, itu tanggungjawab. Asal lelaki tanggungjawab, tang dia berkorban tu taklah tu. Kena terima. Orang lelaki kalau mengaku salah senang je. Okey abang salah, okey. Dah cukup, jangan panjang boleh. Cukuplah, cukup. Abang mengaku salah abang. Okey, sorry. Okey. Itu lelaki. Orang perempuan? Okey, saya minta maaf. Memang salah saya. Betul, memang salah saya. Tapi abang tahu kan kenapa saya buat benda ni? La ilaha illallah. Kenapa kau nak kaitkan orang lelaki juga kat situ? Ada juga dia nak kaitkan. Itu beza lelaki dengan perempuan. Satu lagi kena ingat, lelaki ni walaupun orang perempuan yang beranak, tapi yang putih huruf untuk mengingat ni orang lelaki. Orang perempuan lahir, dia mana makin lupa. Yang dia pula jadi pakar sejarah kan, orang perempuan. Mana lupa Ingat tak 7 tahun dulu? Sudah pahal 7 tahun dulu ni. Apa yang berlaku? Kenapa kau ambil yang 7 tahun? Dia benda tu dah settle dah. Kenapa kau buka balik kes tu? Saya ingat lagi dulu. Saya bukan nak ngungkit lah. Cuma nak ingatkan abang. Apa benda tu? Tolong cakap bukan ngungkit. Tapi nak ingatkan abang apa bendanya tu. Tutup lah. Tanam habis. Jangan buka dah. Dulu masa abang ada affair dengan... La ilaha illallah. Kan dah settle benda tu. Abang tak ingat dah. Kau lah satu-satunya. Senanglah abang cakap ni hati ni. Makna tak settle lagi ke? Contoh. Orang perempuan berhak ungkit. Itulah bang. Ungkit. Kita ungkit. Dia tak apa. Dia hanya mengingatkan. Kau kena faham tu. Ya. Tu yang saya cakap tadi tu. Orang lelaki pun kena ingat satu perkara. Bila dah kahwin, isteri adalah tanggungjawab utama berbanding mak dia.
Jangan salah. Tu selalu saya cakap tu. Saya ni anak sulung tau, cakap dengan bini. Saya nak sulung, so saya kena utamakan mak saya. Siapa ajar kau? Bila dah kahwin, isteri kena utamakan dulu, baru mak. Sebab mak ada suami dia. Kalau mak tu dah tak ada suami, maksudnya kebatian suami atau mak kita, betul, mak kita susah, maka kita wajib tolong. Tapi setelah selesaikan isteri dan anak-anak, lepas tu tanggungjawab nafkah tu. Paling baik kita boleh bagi semua. Tu paling baik. Mak kita pun dapat. Jadi tak adalah kecil hati. Kan? Yang abang tak boleh bagi nafkah bulan ni. Kenapa? Kesian mak. Mak nak operate bulan ni. Oh ya ke? Tak apalah bang. Bagilah kat mak. Abang jangan risau bang. Mak abang pun mak saya juga. Tu terbaik. Tak ada. Tak ada Saya nak hak saya. Kena bagi isteri. Tapi memang tak lama lah. Bingai bini tu. Kalau macam tu lah kan. Dah mak tu dah operate kan. Macam tu lah. Tapi biasa orang perempuan ni. Drama aku tujuh kan macam tu. Kau tak apa pun tu. Jahat manjang. Aku pun tak faham. Tak boleh kau buat drama yang elok. Ukun apa ni. Pergi family day. Menang iPhone. Tak boleh. Buat drama-drama yang macam tu kan. Drama semua memburukkan orang Melayu dengan mak mentua. Mak mentua tak baik dengan menantu. Benda macam tu. Cuba buat drama yang kahwin 2, 3, 4 tu jenis yang baik semua. Tak adalah orang perempuan ni pandang serong pada perkahwinan tu. Betul tak orang lelaki? Tak, betul tak orang lelaki? Tak, yang belakang. Betul tak? Tak, saya saja tanya sebab bini dekat-dekat dengan dia tu nak tanya. Tak adalah. Tak, yang depan ni kuat sebab bini tak sebelah dia kan. Betul kata kan. Yang sebelah dia tak abang tak sama tu, abang tak semangat tu. Dia tak. Tak ada. Laki ni dia bukan takut bini kan, tapi bini tak takut kat dia. Tak adalah sebenarnya tu. Yang satu pun tak terjaga, nak lebih. Betul tak Umman? Buat. Jadi apa pun positif. Semua positif. Macam tadi kan, macam kita yang jadi halangan, contoh kita nak diet lah kan. Apa halangan dia? Tak payah dah kau nak diet. Diet dah. Kau tu yang negatif macam tu kan, susah kan. Aku nak diet ni. Engkau, ayat dia biasa. Selagi boleh makan. Nak seorang dia belakang. Kan? Dia nak pula, kau dah tua ni makan lah. Besok dah tua caku ni tak boleh makan. Baru kau berhenti. Lah, ada nak macam tu. Ada satu lagi ayat yang saya dapat. Apa dia? Kau tinggi, tak nampak sangat. Tu saya call lagi. Abang. Kan? Kenapa kita nak negatif kan? Positif lah. Saya naik Azia. Apa masalah? Kan? Saya naik Azia. Okey je. Ada orang cakap, susah hidup dia sekarang. Naik Azia je lah. Kurang ajar. Betul. Tadi merasa lah saya naik X70. Warna putih tu. Saya macam masuk duduk belakang kan, kelang kabut kan, sebab CEO dah sampai kan. Saya dahsyat, tapi memang tu lah, terasa lah, sedap lah naik kereta tu. Okay. Tapi saya naik Azia tak adalah makna susah benar hidup aku. Janganlah macam tu. Ada sekali saya ceramah untuk TM, syarikat TM di Kuantan, dekat hotel butik Kuantan. Naik Azia, kita lalu ke Ratu Muazzam semua, kereta kotor. Saya cakap dengan driver saya, kau sampai kan, kotor pergi cuci kereta, lepas tu kau datang ambil kau balik. Dah kotor, dah berselumak kereta ni. Dia sembilan kata berselumak tu kotor sangat lah. Jadi sampai dekat lobi hotel tu, saya turun, dia pun jalan. Yang pada TM, steady Ustaz, jauh-jauh datang naik Grab. Oi, kereta aku tu. Kata. Grab katanya. Tak ya pula kan. Tak, korang ingat aku bila cerita ni aku baik-baik cerita, wallahi cerita betul tu. Cerita betul. Tu belum cerita dekat Ijuk tu. Sampai kat Ijuk, masjid Ijuk ni jangan masuk. Saya tak parking kat parking bercama, parking biasa. Bab malam kan. Kang ambil gambar dulu boleh tak? Duduk dalam kereta. Let lu. Dah azan nanti dulu. Dah iqamat. Lepas iqamat jom masuk. Pergi masuk saf belakang, senang nak jamak. Habis bagi salam pakcik sebelah tu. Dia kata, penjamah belum sampai lagi. Aku salah masjid ke apa? Saya pun tanya, siapa nama penjamah dia? Samsul Debat. Sudah, dia tak kenal lagu siapa. Saya baru nak cakap, saya dah Samsul Debat. Dia tambah lagi. Semenjak keluar TV ni, lambat sampai ni. Lah.
Gamak kau balun aku depan-depan. Dia tak agak tengok dekat-dekat dia tak perasan tu. Kan tengok dalam YouTube pun lain dengannya kan. Orang cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengan-dengan. Ni cakap malam cap tengok tak nampak lagi. Lepas tu AJK masjid dah nampak saya. Tuan, kita nak mula ni. Saya pun salam pakcik tu. Masa tu sebelum PKP. Pakcik, saya mula dulu. Dia pun pandang tu. Saya pergi sampai kat meja berjamaah tu. Saya pandang, pakcik tu dah tak ada. Balik pakcik tu. Itulah, jangan balun-balun orang suka-suka. Iya, kadang-kadang itulah dia orang ni. Macam-macam kan. Tapi kita redha lah, positif. Kau pandang orang tu macam ni, oh tu mesti gaduh tu. Janganlah. Doa yang baik-baik. CEO tu saya tengok tu. Kan hidup ni, jangan-jangan kan, jangan-jangan. Kenapa jangan-jangan tu? Cuba positif. Oh, dengar dia naik pangkat. Tak apa dijilat bos tu. La ilaha illallah. Dengar dia dapat dengar khidmat cemerlang. Macam dia seorang je kerja. La ilaha illallah. Anak dia dapat semua A. Macam anak dia seorang pandai. La ilaha illallah. Apa penyakit kau tu? Dalam paut kau tu ada apa? Macam cakap. Buang perasaan tu. Kita ni nak kerja sama-sama ni. Dengar dia naik pangkat. Dia kata, alhamdulillah besok papa senang tak tolong dengan dia. Anak dia dapat semua A. Alhamdulillah ada juga kan anak-anak staf kita yang pandai. Okey. Tahun ni tak ada Prima Anugerah Akademik kerana tak ada siapa yang pandai. Dia beli kereta baru. Janganlah cakap, tak mana dia curi. Tak, kita cakap. Oh ya, wah, untung kita besok. Dia selalu ajak kita minum, kita dapat naik kereta. Tak payah servis, tak payah isi minyak, naik je. Orang tu kahwin. Orang tua tu. Kenapa? Umur 70 tahun kahwin. Umur 70 tahun kahwin. Biarlah. Kau tak dengar habis cerita ni. Oh, perempuan. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. 70 tahun dapat bini umur 25. Cuba positif. Alhamdulillah. Ada isteri yang tegap boleh jaga dia. Ni seorang perempuan tu. Malam pertama mati tu. La ilaha illallah. Cuba elok sikit cakap korang ni. Cuba kau tanya perempuan tu. Tak payah hati mana kau tanya perempuan. Apa yang kau ramah mana dengan Abang Haji tu? Abang Haji tu kan dah banyak umur dia. Macam mana saya nak cakap budak 25. Pertama dia romantik. Ambil kau. Orang tua tu romantik. Dia pandai gurau. Lepas tu kan senang lah dengan dia. Setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pokak tak terangah macam mana. Contoh lah kan. Aduh ya bodoh kau nak komplain orang. Doakan baik-baik sudah. Positif. Tu yang pertama. Kedua, mula dengan matlamat hidup kita. Kita masuk kerja balik semula ni, dah start fizikal balik. Matlamat kena ada. Aku nak kerja betul-betul. Nak kerja rajin-rajin. Kalau boleh, apa juga aku buat hari-hari, biarlah bernilai ibadah. Kalau aku mati, biar aku mati dengan keadaan buat ibadah. Macam tu. Bekerja sebagai satu ibadah apa dia? Buat benda baik, diizinkan oleh Allah, niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Benda baik, diizinkan oleh Allah, niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Saya bagi contoh, Robin Hood. Robin Hood, dia buat benda baik. Benda baik tu, nak tolong orang miskin, benda baik. Tapi cara dia tu tak diizinkan, mencuri pada orang kaya. Walaupun Robin Hood tu niatkan kena Allah, tetap tak dapat pahala ibadah. Sebab dia mencuri. Contohlah, saya, Tuan Haji Azmi dengan siapa nama Haji? Syam. Dengan Tuan Hisham kita, kami bertiga dah bernekat nak bantu ibu-ibu tunggal seluruh Ampang. Ibu tunggal saja. Anak yatim, fakir miskin tak termasuk. Ibu tunggal saja. Kami bertiga pun tubuh persatuan tu. PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Benda baik tak? Benda baik. Bantu ibu-ibu tunggal, kesian, susah. Bagi ramai-ramai. Benda cara betul. Niatkan Allah dapat pahala ibadah. Tapi kalau ada niat tu, dapat aku berselfie dengan Samsul Bat hari ni, orang nampak aku dengan dia. Contoh kan? Dia mungkin dapat pahala tapi tak sebanyak pahala ibadah. Ataupun tiba-tiba je sampai satu rumah tu, Tuan Hisham kita kata, okay, Tuan Haji Azmi, Samsul Bat, rumah yang last ni tak payah ikut.
Saya cover. Apa hal? Saya tanya Jazmi, apa hal tadi? Syal, tak tahu. Rupa-rupanya ibu tunggal terakhir tu bukan kaleng-kaleng. Dia punya rupa tu sikit-sikit macam Fazura dengan Maya Karin. Patut dia tak ajak kita, gitu kan. Jadi fitnah ni contoh ya, bukan betul-betul. Contoh. Jadi mana cara pun nak kena betul. Mana cara nak kena betul. Oh, dia yang bunyi tapak kaki tadi ni. Okey. Jadi mana kata, itu kalau kita tengok dari segi ibadah, maknanya kita kena positif. Yang kedua, mulakan dengan matlamat. Matlamat kita biar yang baik-baik. Matlamat kita nak jadi baik. Ingat yang baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Yang ketiga yang kena ada adalah tentukan keutamaan. Bila masuk bekerja, tengok mana nak buat dulu, mana nak buat kemudian. Jangan main belasah. Benda tak penting pun kita buat, yang ni pun kita buat. Akhirnya benda tu tak ada makna. Kadang-kadang dekat dalam pejabat sibuk melayan benda-benda yang tak ada kena-mengena. Contohnya Facebook. Tak ada kena-mengena dengan kerja. Kalau ada kena-mengena dengan kerja, tak apa. Contoh ada Facebook jabatan yang kita nak jawab isu-isu tertentu. Contohnya, tu tak apa. Kita sendiri tahu the do and the don'ts untuk kerja kita. Kita tahu. Kadang-kadang masuk kerja, tak buat kerja, dia buat benda lain. Bincang tentang episod drama malam tadi. Keempat, apa yang kena ada adalah fikirkan kepentingan semua. Kita bekerja, jangan fikir apa, aku tak nyusahkan orang. Jangan cakap, sekali kita buat hal, dia akan efek seluruh organisasi. Itu sebab rajin ke malas kita memang ada kesan pada organisasi. So kena buat sama-sama. Itu sebabnya kita buat Family Day ni salah satu nak tautkan hubungan, supaya kita dia kurangkan prasangka, kurangkan gap antara satu dengan lain. Oh, rupanya baru tahu, anak ni, oh kau pun ada anak kecil, bolehlah bincang-bincang pula. Jadi rapat, balik daripada Family Day langsung jadi rapat pula. Tak tahu pula kau ada ni. Kau tahu tak macam mana cara ni. Tak ada pula kawan-kawan, ada macam mana dia boleh share. Pak. Jadi mana kata, fikirkan kebaikan semua. Tu sebabnya kadang-kadang yang paling tak tahan orang Malaysia ni satu je. Kalau salah seorang, dia buat generalization. Seorang salah, habis semua kena. Contohlah ada bila dituduh satu jabatan kerajaan tu, dia terbabit dengan rasuah. Dia kata, semua pejabat tu semua macam tu. Satu pejabat macam tu, kau janganlah percaya. Memang itulah kerjanya. Nampak? Orang nak tuduh. So elakkan. Itu sebab bila saya ceramah tajuk integriti, bicara integriti noktah bertindih apabila kain terlondeh, tajuk dia. Kenapa kain terlondeh? Maksudnya macam mula-mula dekat kaki kita tu ada macam ruam. Kita biar je ruam tu. Masalah dalam pejabat kita biarkan. Dia makin besar. Kemudian akhirnya bila orang luar masuk campur, doktor datang tengok. Doktor suspek benda tu takut dah merebak tempat lain tu, yang dia londehkan kain, langsung nampak benda yang tak sepatutnya nampak. Faham tak? Patut daripada satu isu kita kena selesaikan. Tu sebab saya dulu bila bekerja saya buat hal, saya berhenti kan. Memang kita tak popular. Orang cakap, apa benda berhenti? Saya kena berhenti, kena buat hal. Benda tu akan jadi virus. Pernah terbukti ada seorang staff tu memang teruk perangai, ponteng, kena tangkap dekat pusat judi. Tapi merayu menangis, bagi peluang, dia jadi virus. Dia hasut orang lain. Aku ni, hasut pula orang lain. Itu sebabnya orang kalau tak nak kerja, berhentikan je. Memang banyak kes bila berhenti kan, settle. Virus ni kena buang. Itu sebab jangan jadi virus. Keutamaan mana nak jaga? Organisasi. Nama baik organisasi. Bila kita buat audit, itu sebabnya penting audit dalam. Audit dalam ni tegur ni. Baguslah audit dalam dah tegur dulu sebelum audit luar datang. Audit luar lagi jahat. Macam saja cik salah, macam gangster datang. Ni apa? Ni besar? Nampak? Kita puas lah berharap ni jangan lah ni. Tak, tu sebabnya biar audit dalam ni buat kawan. Jangan buat gaduh dengan audit dalam. Saya dulu siap panggil audit dalam. Tolong tengok okey tak yang saya buat ni. Cuba tengok okey tak ni. Yang ni okey tak? Betul. Pengalaman saya jadi pengarah dulu, jaga 80 orang staf bawah saya, jaga dengan puak kuasa tu kan. Lepas tu jaga pula 10 orang bailiff, jaga pula pembantu tadbir 8 orang. Kemudian jaga pula PA 2 orang, seorang India, seorang Melayu. Saya tahu. Tak ada baik-baik kelakar kat pejabat tu. Itu bila saya ceramah kat luar kan, bila staf saya masa tu, saya belum berhenti lagi lah tu. Lain ni bos kita. Yang tak nak kau jangan nak menyonggi-nyonggi kat luar kan. Tapi itu dia. Tentukan keutamaan kita mana nak buat dulu. Dan kemudian fikirkan kepentingan organisasi kita.
Tu sebab dalam keluarga, kadang-kadang ada anak tu kan, ayah dia terpaksa ambil anak tu letak dalam pusat serenti. Kenapa ayah letak? Itu yang terbaik. Sebab kalau tidak, kalau dibiarkan, tak apalah, pandailah dia berubah, dia akan rosakkan semua yang lain. Tu je. Kemudian bila dia balik, terima dengan hati terbuka. Kan ada penyanyi dulu, dia letakkan secara sukarela, letakkan dekat dalam pusat serenti yang berbayar, yang apa ni, pusat pemulihan dadah yang berbayar, yang swasta kan. Sebab dia nak peran pemulihan, dia sendiri pun willing nak berubah. Keluarga penting, nak kena support. Mana kata, dan kemudian ni apa? Memahami orang lain. Nak memahami orang lain dalam organisasi kita ni, kemahiran mendengar. Cuba tengok bila kita buat Google Meet, kita buat Zoom meeting. Aku paling geram bila buat Google Meet ni, orang tutup kamera. Gambar kepala jamban tu bagi kat aku. Buka lah yang seorang tu. Dia buat wallpaper dia gambar dia kan. Tak betul. Saya cakap, cuba kalau aku ceramah aku buat macam ni, bam, saya tutup kamera saya. Kau dengar je pula. Tapi penting, mendengar ni penting. Macam kita dalam pejabat, dengar dulu masalah orang. Dengar dulu penerangan yang diberikan. Kemudian baru kita buat keputusan kita. Jangan terburu-buru. Dalam rumah tangga pun baru ni kes perceraian berlaku, antara sebab perceraian jadi tinggi sebab kegagalan mendengar. Walaupun dah terkurung sama dalam rumah, tapi tak mendengar. Kena banyak berbincang suami isteri. Dulu suami pergi terhad je masa kat rumah. Sekarang ni berjam-jam duduk kat rumah terkurung. Masalah kes dera, pendera dan juga yang didera duduk sebumbung dan tak boleh lari ke mana-mana. Tu yang menjadikan keadaan tu sangat kritikal. Sebabnya yang penting berbalik-balik pada agama lah. Balik pada agama settle. Cuba tengok gitu kan tahun lepas kan. Ajaib, unsangkable. Kenapa unsangkable? Tak disangka-sangka. Unsangkable. Sebab tahun lepas tiba-tiba tarawih penuh. Tak ada skip langsung tahun lepas. Kan? Masa tu suami jadi imam. Sampaikan anak-anak cakap lah. Anak-anak ni kan, mak cakap, bang, ni anak-anak dah siap ambil wuduk dia. Abang sempat tak balik ni. Suami pergi beli barang. Sempat tak balik dia. Nanti tunggu abang balik. Oh, bukan main, imam besar. Dia je boleh jadi imam. Tunggu ayah. Masa tu barulah ayah tu perasan dalam Quran tu banyak lagi surah selain daripada inna ata'ina dan qul Allah. Bila dah jadi imam baru dia tahu. Daripada mula kahwin sampailah ke sudah. Inna a'ta'ina kal kautsar. Fumak dia punya lagu. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Pumak dia punya baca. Tapi itulah dia, pagi petang malam itulah dia. Yang anak makan dah agak dah anak. Anak pun dah tahu lagu apa coba kan. Itulah dia kan, tak apalah, janji jadi imam. Dan berapa ramai tahun lepas malam raya tak dapat tidur, menangis ayah tu kerana menghayati teks khutbah nak dibacakan esok pagi tu. Dan barulah dia tahu erti kecil hati seorang ayah bila baca khutbah anak tidur. Selama ni dia tidur tapi memang baca khutbah dia tak rasa apa. Kali ni dia baca, dicania geram ni pandang, maka hendaklah kita kepada ahli keluarga yang dikasihi. Suruh bangun anak kan. Anak tidur, ngantuk lah, boring lah bah ni. Tak ada jiwa bila baca khutbah. Wajar anak kan. Itu dia. Hikmah kan, hikmah. Dan begitu juga seterusnya apa? Bekerja sama. Kita semua kena kerja sama. Daripada kita online, sampailah kita nak kembali fizikal balik, kerjasama adalah elemen terpenting. Seorang tak buat, semua orang tak boleh buat. Seorang tak settlekan kerja ni, macam mana kerja susulan nak dibuat? Kita semua berkait antara satu dengan yang lain. Ingat, kalau nak berjalan laju, jalanlah seorang-seorang. Kalau nak berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Mak adib betul. Kalau nak berjalan laju, jalanlah seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Cakap dengan suami kita. Abang, kalau abang nak jalan laju, jalanlah seorang-seorang. Tapi kalau abang nak kita dan keluarga kita pergi jauh, kita jalan sesama Wah, macam tu. Aku siap buat gaya tu, senang. So kau faham macam mana kau nak menggaya dengan lelaki kau nanti.
Tu hakikat sekarang. Dan saya tadi baru berbincang dengan Tuan Haji Azmi waktu makan tadi. Kita sekarang ni dalam dunia sekarang ni tengah ada satu krisis yang paling hebat. Krisis yang paling besar sekali dalam dunia ni sekarang. Baik dalam parlimen, baik dalam DUN, baik dekat kalangan kejiranan, anak murid dengan guru, kita ada satu krisis yang paling besar, iaitu krisis adab. Dah tak hormat pada bos. Cuba cek balik. Berapa ramai orang yang MC tu. Yang MC kebanyakan adalah golongan muda, bukan orang lama. Cuba cek. HR tolong cek sikit. MC, buah pinggang beralih. Jantung salah letak. Macam-macam. Demam kepialu. Macam-macam. Iya, ni cerita betul. Orang-orang lama jarang cuti. Dia tengok. Dia cuti pun pergi check up. Pemeriksaan berkala. Orang lain? Ya. MC. Lambat. Ada emergency. Accident. Kereta rosak. Tapi adab. Adab ni penting. Adab dengan kerja kita. Adab dengan bos kita. Adab. Kata Imam Malik, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Makan sirih berpinang tidak pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak tegah dek budi dengan bahasa. Sebab budi bahasa lah jadi baik kita semua sebenarnya. Tu yang masing-masing berobot nak bercakap dalam parlimen tu sebab apa? Tak ada adab. Orang ni bercakap, yang lain diam. Saya belajar debat ala parlimen ni. Dulu, debat ala parlimen. Kita nak mencelah ni, bila kita berdebat kan. Bila dia bangun angkat tangan tu, orang tahu dah nak mencelah. Dia tahu. Yang berhormat. Saya bagi saya berhormat. Apa benda kau tu? Perangai apa kau tu? Cuba tengok pelawak Singapura main-mainkan negara itu. Tengok. Pelawak Singapura yang India ada 2 orang. Dia main-main kan. Kalau macam tu lah kualiti kau bergaduh dalam parlimen, jangan buat live. Saya camah di Australia, Melbourne. Bukan Melaka tau, Melbourne. Saya camah kat sana, soalan yang ditanya oleh apa ni Singaporean lah, sahabat yang daripada Singapura yang dah bermastautin di sana. Ustaz nak tanya lah, Parlimen Malaysia memang hari-hari macam tu soalan. Malu tak gitu? Saya pun jawab lah, tak, kalau ada yang 2-3 ekor tu boleh jadi macam tu. Saya cakap tu, pergi nak cakap. Adab. Kan kita dulu kan cakap, jangan bercakap waktu orang tu tengah bercakap. Apa maksud? Orang tengah bercakap, jangan kita sampuk, biar dia habis cakap tu. Tentu kan. Apa tu? Boleh saya cakap? Silakan. Macam tu kan. Bila orang datang, kenapa orang datang meminang tu dia bawa 2 cincin? Cincin tu bukan tahu keluar. Itulah hajat kami ni, itulah ya kan. Orang kata nak menyunting bunga di taman. Dia pun cakap kebetulan macam tahu je saya kerja kat nursery. La ilaha illallah, kawan ni tak faham bahasa buat. Bawa 2 cincin. Ini satu cincin ni adalah cincin bertanya. Nak tanya apa? Dah ada punya ke belum? Kalau berpulang balik, maknanya dah ada. Kalau tahu simpan tu, maknanya setujulah tu. Mana belum lah ada yang punya. Belum ada yang punya. Tahu ambil tahu. Yang cincin kedua ni adalah cincin booking namanya. Cincin tunang, tanda. Nak lock dulu, confirm kan. Lepas tu baru berunding. Berapa lama nak ikat ni? Kayak tali rapia ke? Kan nak ikat pakai apa? Kan? Berjanji kan? Tentu. Dia punya adab ni tu lah. Bak kata orang dulu kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagaknya bersantun. Nampak? Macam tu. Itu sebabnya cakap tu, walaupun kita ni tak ada ilmu, walaupun kurang ilmu, biar dia dengan hikmah. Menanam tabu di tepi rumah, mencabut ubi sampai ke akar. Kalaulah ada ilmu dengan sedikit hikmah, sudah tentulah garam selaut menjadi tawar. Maknanya mudah kerja gitu tu. Yang kita risau. Adab. Anak-anak dulu macam mana? Assalamualaikum pakcik. Pakcik tumpah lalu cik. Lalu. Adab. Budak sekarang macam ni gadget ni. Tengok cik kan. Assalamualaikum. La ilaha illallah, nak tujah muka tengah tapak kaki saya 10. Geram kan. Dulu Assalamualaikum, salam. Saya ingat dia saya Waalaikumsalam. Ya cik, mak ada. Ada cik. Cik masuk cik, duduk cik Kejap saya panggil mak, tutup TV. Tung, kan kena tokan mana ada remote. Zap padam. Pergi ke dapur. Mak, cik apa tu nak jumpa? Jangan lama lah. Cerita tengah sadap ni. Bukan ada beyond dulu. Tunggulah lama lah berberak lah.
Sudah habis cerita tu kan. Sekarang macam mana? Assalamualaikum, salam. Baik, Cik. Mak ada? Ada, Cik. Ikut belakang. Ikut belakang. Ikut belakang. Dah lah rumah teres tengah pula tu. Ikut belakang. Kau tahu dah main India mana pula. Salah kira pula. Ya Allah Akbar. Tu sebabnya beza dulu dengan sekarang kan. Dulu ingat tak kita main bola, kau main bola jaring, main netball, kau main apa sekalipun lah. Main patah-patah, pap. Kita dengar mengaji je kat surau. Ui, balik. Takut. Azan. Bola ni takut. Allah. Mampus. Azan lah kan. Sebab apa? Memang arwah abah saya dulu ditutup pintu depan tu. Lepas tu minta talian hayat kat pintu belakang. Mak, buka. Sebab apa? Kita tetap tak ada gegar pintu depan. Sebab adab. Tahu abah kita dah kunci pintu depan. Pintu belakang kita ikut. Dulu. Entahlah. Budak sekarang kan. Gen Y ni lain. Kan? Gen Z so tak tahu apa jadi. Dia biar dia mati tak apa. Jangan tak dapat wifi. Kan? Bergaduh dengan mak dia. Dia sanggup. Main game tak habis boleh. Dia tak makan tak apa. Berzuhud betul. Tak makan, tak minum. Lillahi ta'ala. Allah. Budak sekarang. Kadang-kadang anak nak bagi dia, bagi handphone. Tu masalah tu. Kan? So ingat, kerjasama antara satu dengan yang lain. Kita kena perlukan orang lain. Tak ada siapa boleh hidup sendiri dalam dunia. Jangankan hidup, tak boleh hidup sendiri. Mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati sendiri. Bak sini gayung tu. Lagi orang kampung kau main-main. Lagi mayat tu minta gayung. Ni tak kata. Ni lah ilah Allah cakap mayat ni. Dan yang terakhir sekali, mantapkan keupayaan kita. Mantap keupayaan kita. Belajar balik. Kita proses pembelajaran tak pernah berhenti. Macam sekarang kita dah mula belajar benda baru. Saya pun terpaksa belajar. Google Meet, Zoom Meeting, vMix, StreamYard. Terpaksa. Kena. Sebab kita nak adapt dengan perubahan semasa. Dan orang pun memang tunggu benda tu. Dan kita boleh berinteraksi baru-baru ni. Saya jemput siapa tu? Panelis saya. Saya buat bicara tu. Ada seorang ni pakar forensik IT. Pakar forensik IT ni dia beritahu macam mana cara dia boleh ambil maklumat dekat setiap phone kita ni. Tak payah. Dia boleh, bayangkan, kalau orang tu nak buat, dia boleh buat. Contoh, saya pernah berlaku pada telefon saya. Tiba-tiba dekat bahagian galeri, gambar, video, semua hilang. Kosong. Ui. Folder tu tak ada apa. Apa pasal? Apa butang aku tekan tadi? Tak ada apa pun. Lepas tu, dia cakap macam ni. Tak apa tuan. Kejap lagi member saya daripada syarikat ni akan telefon lah. Syarikat Song tu. Kan? Itulah kan. Syarikat Song tu. Kan? Saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak taja camah kita ni. Kan? Jadi, dia daripada syarikat tu. Daripada Singapura tu. Dia telefon saya. Okey, Ustaz. Ustaz, Ustaz sekarang ni, Ustaz tekan loudspeaker. Okey, Ustaz letak. Ustaz tengok bergerak semua. Yang ni Ustaz nak tak? File ni Ustaz nak tak? Ni nak tak? Ini Ustaz, ni tersorok kat sini. Serap keluar balik. Ada. Ya Allah Akbar. Dia boleh tengok dalam tu. Daripada negara lain. Tu sebabnya kita dalam WhatsApp, dalam apa semua hati-hati lah. Simpan password, nombor PIN, cuba simpan dalam tu. Macam nyawa telefon kan. Paling senang dia nak pecah masuk apa? iPhone lagi senang. Kita ingat dia apa? Paling senang. Yang paling susah sekali 3310. Kan? Yang tu susah sikit nak pecah masuk, susah. Payah dia nak trace dia punya maklumat tu. Tapi betul, bayangkan nombor akaun apa semua dia boleh dapat. Untuk fikirlah macam mana orang boleh telefon kita. Assalamualaikum, saya daripada Islam, tuan ada akaun kan dekat sini ni. Apa hal? Mana kau tahu? Dan sekarang hati-hati adalah trend letak yang scammer ni letak muka pencamah-pencamah pelaburan patuh syariah. Hati-hati, bohong tu. Mana? Aku pun tak melabur dia pula. Banyak orang kena tipu lah tu. Apa?
Hampir tiada risiko langsung. Hampir tiada risiko langsung. Macam mana tu? Bayar 800. Dalam tempoh seminggu dapat 8,000. Macam? Orang yang tengah terdesak, dia ingat panjang kena tipu. Dah 5-6 kali kena. Kan Nabi dah ajar. Orang yang paling bijak, dia takkan masuk dalam lubang yang sama 2 kali. Hati-hatilah. Jadi dalam hidup kita ni, nak bangkit daripada COVID-19 ini bukan susah pun. Tapi sebenarnya kita kena hidup dengan COVID-19 ni, tapi dengan penuh berhati-hati. Bekerja dengan bersungguh-sungguh. Sahabat kita yang dekat Malaysia Airline Group, MAS, Malaysia Airline Group tu, juruterbang, pekerja kru dia, terjejas teruk. Lepas tu masa saya ceramah dengan dia orang itu, bayangkan, dia orang yang dulu ada 4-5 penerbangan luar negara seminggu. 4-5 penerbangan seminggu. Dah tinggal 10 penerbangan setahun. Yang seorang tu dah lah tinggal 2 penerbangan, batal pula sebab PKP. Bayangkan. Mereka kehilangan kira-kira 80% pendapatan bulanan dia. Kita Alhamdulillah. So kerja rajin-rajin, itu tanda syukur. Salah satu tanda syukur adalah memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan rosakkan peluang kerja dekat sini. Kerja elok. Bukan kerja kat Everton. Kerja kat Pemudahan Risda ni, kerjalah elok. Kerja rajin-rajin. Tak kisah apa jawatan sekalipun. Tolonglah jangan cakap, alah apa tu tak habis je. Kerani je tu kenapa je? Kenapa je? Dulu kau yang minta jawatan tu. Kau rasa dapat kerja ni, jadilah, tak fikir apa dah. Sekarang apa nak banyak fikir? Je. Apa Nabi pesan? Ni sebagai penutup. Nabi pesan pertama, carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Kedua, anak-anak Adam, kalau bagi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. So, belajar bersyukur dengan apa yang ada. Ketiga, jangan kamu, kenapa kita tak boleh syukur? Sebab kita terlalu banyak melihat apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Keempat, Nabi pesan apa? Jangan banyak melihat yang di atas, tapi banyakkan melihat yang di bawah. Kerana dengan melihat di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Nabi juga pesan, tangan yang di atas lebih baik pada tangan di bawah. Banyakkan memberi daripada banyak menerima. Kemudian Nabi pesan apa? Jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat itu. Seterusnya, jangan ajar anak-anak kita, keluarga kita, erti kaya. Tapi ajarlah mereka tentang bahagia. Kerana bukan semua benda dalam dunia ini dinilai dengan harganya. Deep betul. Sebab tu saya kata, jangan cita-cita nak jadi kaya. Kalau jadi kaya, ada orang lagi kaya daripada kita. Cukuplah niat jadi baik. Sebab tak ada sempadan. Buatlah baik. Pada siapa pun buatlah baik. Nabi kita buat baik pada semua orang. Buat baik, pada juga. Tak, buat baik. Buat baik. InsyaAllah kita akan dapat kebaikan juga. Kan? Saya pernah jumpa beberapa orang kaya. Memang tak boleh berbual orang kaya ni. Lain macam perbualan dia. Saya tanya dia, mahal rumah Datuk Seri. Rumah Datuk Seri ni saya pergi. Mahal katnya Datuk Seri. Tak adalah masa saya beli dulu. Murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab. Dia kata, lain macam tau. Lepas tu ceramah dekat tu. Dekat PKNS Shah Alam. Ustaz, nak beli rumah waktu PKPB tu. Ustaz, nak beli rumah sekarang, Ustaz. Ini time yang sesuai. Tengah murah, Ustaz. Berapa? 1.2, 1.4. Kau ada akal ke tak? 1.2, 1.4 pada dia apa murah. Kan? Ada satu lagi Datuk ni, dekat Kajang saya jumpa. Dia bagi saya rasa satu kopok. Sedap tak kopok ni? Sedap. Betul lah. Orang masa pun cakap sedap tu. Yang kita orang beli kilang tu. Apa pasal kau beli kilang tu pula? Kalau sadap kau belilah kopok tu banyak-banyak. Kilang dia beli apa pasal? Bayangkan. Lain borak orang kaya ni dengan kita ni. Kalau nak berbuat, jadi kau boleh nampak aku ni Azia tu, kau berbual pun elok je kan. Dia level lain. Tak ada. Azia. Okey je. Kan? Jangan main nampak ya Azia tu. Siap reverse camera tau. Leather seat. Jadi tuan tu ya. Maknanya
Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan bukan. Allah uji kaya dengan kecukupan. Biarlah kita bersyukur dengan apa kita ada, termasuklah dengan nikmat kerja Allah bagi kat kita ni. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah akan lipat gandakan. Baru-baru ni ada orang tanya saya. Dia kata, Ustaz kata rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai kat alamat saya? La ilaha illallah, soalan kau. Apa punya soalan? Saya cakap dengan dia, kau ni maknanya hati kau buta ni. Kenapa pula, Ustaz? Kau jangan ingat, nikmat ni macam mana yang kau fikir tu. Nikmat ni kadang benda yang kau tak terfikir. Contohnya, Allah bagi kau sihat. Mungkin Allah bagi kau ada dua-dua mak ayah, ada orang tu mak ayah dua-dua dah tak ada. Betul tak? Dah tak sama. Malam tadi saya kat TV Hijrah. Malam tadi jadi juri hijrahkan laguku. Malam tadi lagu Adam nyanyi tu cukup sedih pasal ibu. Aku belum bersedia kehilanganmu. Memang tak ada orang bersedia hilang mak. Hakikat dia. Itu pun satu nikmat sebenarnya. Tanyalah orang yang mak dia dah tak ada. Tanya orang mak dia dah tak ada. Bila mak dia meninggal sakit, dia akan rasa hilang. Puzzle tu kosong, tak boleh ganti. Doa seorang mak hilang. Dulu mak doa. Mak doakan saya, mak doakan saya. Kan nak cakap dengan siapa suruh doa? Itulah doa seorang ibu kan. Hanya orang yang dah hilang ibu je faham. Saya dah hilang ayah pun dah tahu rasa macam mana. Tak sama bila ayah dah tak ada ni, abah dah tak ada ni, tak sama. Okay, jadi tuan-tuan dan muslimin, saya rasa itu saja. Ucapkan terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Jadi kepada semua, saya faham signal suruh berhenti tu saya faham. Kalau berkali-kali buat anak berjalan tu saya faham lah tu. Maknanya bila dah kerap sangat yang mendukung anak tu, saya faham mesej tu. Saya pun ada anak juga. Tapi tak apalah, enjoy. Ni dah lepas ni check out ke tak kan? Boleh mandi lagi kan? Mandi betul-betul. Mandi, buat apa benda. Saya dengar sukan berkuda pun bagus untuk kuruskan badan. Sukan berkuda paling cepat kuruskan badan. Sebulan pun nampak kesan lah. Paling tidak kuda tu kurus. Kalau kau tanggung kuda tu, mencungap kuda tu, gila betul bawa dia ni kan. Jadi tuan-tuan sekalian, cuma saya terima kasih banyak.